Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah video bab 5 air dan larutan part yang ketiga. Okey, kita tengok ya slide ni. Okey, dalam video ni ada 3 sahaja objektif pembelajaran yang kamu kena tahu. Okey, yang pertama kamu kena tahu tentang maksud keterlarutan. Okey, sebelum tu kamu dah belajar kan tentang jenis larutan. Okey, kamu dah belajar tentang kepekatan larutan. Okey, dalam video sebelum ni, dalam video part 1 dan part 2. So dalam video part 3 ni ada 3 sahajalah objektif pembelajaran. Yang pertama kamu kena tahu apakah maksud keterlarutan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Yang ketiga, air sebagai pelarut semesta. Okey, kita pergi ke objektif yang pertama. Apakah itu keterlarutan? Okey, maksud dia. Keterlarutan ialah satu bahan, keterlarutan suatu bahan ni ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Okey, sebelum tu kamu dah belajar zat terlarut tu macam mana, pelarut macam mana. Okey, kalau macam ni, ni adalah contohnya. Okey, contohnya pil kat sini, Panadol soluble ini adalah zat terlarut. Okey, so air ni adalah pelarut. Sebelum ni dah belajar kan? Cikgu ingatkan semula. Okey, jadi keterlarutan ni berapa banyak zat terlarut? Ya, kuantiti. Kuantiti tu maksudnya berapa banyak zat terlarut ni boleh larut dalam 100 ml pelarut, dalam 100 ml air. Berapa banyak Panadol soluble boleh larut dalam 100 ml air pada suhu tertentu. Macam itulah maksudnya. Maksimum tu maksudnya berapa banyak? Seberapa maksimum? Maksimum paling banyak. Okey. Yang kedua. Okey. Objektif yang kedua, apakah faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan? Okey, ada 3 faktornya. Yang pertama adalah suhu pelarut. Okey. Suhu pelarut contohnya dekat sini, pelarut yang digunakan adalah air. Okey, air teh. Itu adalah pelarutnya. Okey, satu ni digunakan air teh sejuk, satu lagi teh panas. Okey, zat terlarut yang digunakan dalam kajian ini adalah sugar. Okey, gula ni. Tu. So berapa banyak yang mana yang lebih cepat? Dalam air panas ke dalam teh sejuk? Gula akan melarut lebih cepat. So, jawapannya adalah kalau dalam teh panas, gula akan melarut dengan lebih cepat. Jadi semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar keterlarutannya. Okey, kadar keterlarutan tu maksudnya masa dia. Masa zat terlarut untuk melarut di dalam pelarut. Okey, jadi semakin cepatlah. Semakin tinggi tu maksudnya semakin cepat kadar keterlarutan. Okey, semakin tinggi suhu maksudnya semakin panas suhu pelarut, semakin tinggi kadar keterlarutannya. Okey. Faktor yang kedua, faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan adalah kadar kacauan. Okey, kalau satu ni dalam bikar A ni, okey, kuantiti yang digunakan sama kuantiti zat terlarut dia 2 gram garam di dalam pelarut yang sama. Okey, kuantiti pelarut pun sama banyak iaitu 100 ml. Okey, pelarut yang digunakan adalah air suling. Zat terlarut yang digunakan adalah garam. Tapi mana satu yang boleh kadar keterlarutan dia lebih cepat? Dalam bikar K ke dalam bikar L? Okey. Faktornya adalah kadar kacauan. So satu ni dikacau dengan perlahan, satu lagi dikacau dengan lebih pantas. So jawapannya adalah bikar L. Okey. Maksudnya dekat sini semakin tinggi kadar kacauan, okey, semakin cepat awak kacau, semakin tinggi kadar keterlarutannya. Semakin cepat
cepatlah garam akan terlarut di dalam air suling dalam pelarut. Okey, ingat tu. Okey, kita tengok pula faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Yang ketiga adalah saiz zat terlarut. Okey, macam ni kita dalam bikar K, kita gunakan gula halus, okey, 1 gram. Okey, kuantiti dia sama tau. Okey, dalam bikar L kita guna 1 gram juga tapi bentuknya adalah gula cube. Okey, saiz dia lebih besar. Kalau ni gula halus, saiz gula tu lebih kecil. Mana satu yang lebih cepat lagi tinggi kadar keterlarutannya? Maksudnya lagi cepat melarut. Bikar A ke bikar L? Okey, jawapannya adalah bikar K. Okey, semakin kecil saiz zat larut, semakin tinggi kadar keterlarutannya. Okey, jadi gula ni halus. Lagi kecil daripada gula cube. Jadi lagi cepatlah dia melarut. Ingat semakin kecil saiz zat larut, semakin tinggi kadar keterlarutannya. Okey, kita pergi pada objektif kita yang terakhir iaitu air sebagai pelarut semesta. Objektif yang ketiga. Okey, air ni dikenali sebagai pelarut semesta sebab keupayaannya, okey, untuk melarutkan hampir semua bahan. Semua bahan air boleh larutkan, hampir semua antaranya tak kisahlah bahan tu dalam bentuk pepejal ke, dalam bentuk cecair atau dalam bentuk gas. So air ni digunakan sebagai pelarut secara domestik dan juga bahan mentah dalam industri pembuatan, pertanian dan juga perubatan. Okey, kita boleh tengok contoh yang pertama ni. Okey, baja. Baja dalam bentuk pepejal. So baja ni dia boleh larut di dalam air dan boleh diserap oleh akar tumbuhan. Okey, bila baja tu melarut dekat dalam air, akar tumbuhan boleh serap. Okey. Yang kedua, minuman ringan. Dihasilkan dengan menggunakan air juga sebagai pelarut. Okey, yang ketiga, air melarutkan deterjen. Okey, sabun yang digunakan dalam proses pembersihan. Okey, kalaulah tak semualah bahan ni boleh larut dekat dalam air. Okey, ada juga bahan yang tidak boleh larut dalam air. So, kalau macam tu macam mana? Apa yang kita akan gunakan? Okey, pergi pada yang keempat. Okey, ada 4 objektif. Sorry ada 4 objektif. Pelarut bukan air. Pelarut bukan air. Dia berasaskan karbon. Boleh digunakan untuk melarutkan zat terlarut yang tidak larut dalam air. Okey, ini adalah contoh pelarut bukan air. Antaranya macam alkohol. Ni adalah pelarut alkohol ni dia boleh melarut, digunakan dalam minyak wangi, antiseptik, okey, kerosin, minyak lampu, aseton, di dalam varnis kuku, lekuer, turpentin, penanggal kotoran cat, pencair cat, kalau ada cat yang melekat pada baju ke boleh gunakan turpentin ni untuk tanggalkan cat. Kalau guna air dia tak boleh. Tak boleh tanggal cat kalau cat tu melekat pada baju kita bersihkan guna air tak boleh. So kita gunakan apa? Kita gunakan turpentin. Sebab cat boleh larut di dalam turpentin tapi tak boleh larut dalam air. Macam itulah kegunaannya. Okey, ether untuk pengekstrak minyak digunakan. Okey, sifat pelarut bukan air ni dia mudah meruap. Jadi perlu dikendalikan dengan cermat. Sebab boleh membahayakan kesihatan manusia. Okey, kena tahulah langkah penggunaan pelarut bukan air. Okey, itu sahaja untuk tajuk kali ini. Okey, cikgu harap boleh membantulah untuk kamu faham tentang tajuk ni. Okey, dalam tajuk ni ada lagi satu lagi part. Part 4 itu adalah yang terakhirlah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu harap membantu.